Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan hadis riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 5 golongan orang-orang yang beriman itu mati syahid. 5 golongan orang-orang yang beriman itu mati syahid. Yang pertama, orang-orang yang beriman mati akibat serangan wabak penyakit. Yang kedua, orang-orang yang beriman mati akibat penyakit-penyakit yang berpunca di dalam perutnya. Yang ketiga, orang-orang yang beriman mati tenggelam karam. Yang keempat, orang-orang yang beriman mati dihempap runtuhan bangunan. Dan yang kelima, orang-orang yang beriman mati di medan peperangan menegakkan syiar agama Allah. Sidang ahli jamaah baginda, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan 5 golongan istimewa di kalangan orang-orang yang beriman. 5 golongan istimewa ini mendapat penghormatan istimewa di sisi Allah, mendapat penghargaan istimewa di sisi Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kerana kelima-lima golongan ini adalah mati syahid. Apakah yang dimaksudkan dengan mati syahid? Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah. Dah wafat 500 tahun yang lalu. Mengemukakan mati syahid itu membawa arti mati dalam keadaan dia diberi penghormatan dan diberi penghargaan, melihat sendiri kedudukannya di dalam syurga. Mati dalam keadaan
dia diberi penghormatan, melihat sendiri kedudukannya di dalam syurga. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bilakah detik saatnya seseorang yang mati syahid itu diberi penghormatan, melihat kedudukannya di dalam syurga? Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah menjelaskan lagi, pada detik seseorang itu berada di ambang kematian yang disebut sakaratul maut, mabuk kematian, mabuk untuk berubah situasi daripada hidup kepada mati. Jadi kita ni bukan terus mati, daripada hidup nak mati, dia ada satu situasi, satu keadaan yang disebut sakaratul maut, mabuk untuk mati. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebelum roh dipisahkan daripada jasadnya, sebelum roh dipisahkan daripada jasadnya, matanya diberi penghormatan melihat kedudukannya di dalam syurga. Dengan kata lain, pada saat detik sakaratul maut, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia pasti gembira kerana melihat kedudukannya di dalam syurga. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala perakukan di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Bahwasanya orang-orang yang telah membuat perakuan yang sebenar-benarnya bahawa Allah Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Setelah itu, setelah membuat perakuan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, patuh, taat, setia, maka pada saat detik kematiannya hampir tiba, para malaikat turun dari langit memberi penghormatan dan penghargaan kepadanya, lalu mengucapkan salam tahniah kepadanya. Janganlah kamu takut dengan kematian, dan janganlah kamu berduka cita dengan apa yang terpaksa kamu tinggalkan. Gembiralah syurga yang dijanjikan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mati syahid, para malaikat akan turun dari langit membawa pahala-pahala yang telah diraih dan diperoleh, bagaikan pengantin yang diiring dengan hadiah-hadiah. Lalu para malaikat mengucapkan tahniah kepadanya. Jangan takut dengan kematian, jangan duka cita apa yang ditinggalkan. Bergembiralah dengan syurga yang
dijanjikan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, waktu itu amat gembira. Walaupun roh belum lagi dipisahkan daripada jasadnya, terlalu gembira dan melihat syurga, tak terasa sakit pun roh dipisahkan daripada jasad. Tuan Bilal, oleh kerana gembira sangat, orang Jawa ngomong apa ya, terlalu gembira, tak rasa pun roh dipisahkan daripada jasad. Sedar-sedar malaikat dah bawa ke tempat yang istimewa, punya seronok, punya syak, punya gembira. Ialah setakat ni dekat dunia, apa yang termampu dapat tanah kocek dekat kampung Kurnia. Itu pun celah-celah rumah Haji Tugiman, Tugiran, Tugimin. Nak bina besar pun tak boleh, main sambung soyok-soyok ajalah. Dah dari jauh nampak macam Stang Garden. Depan tu garden, ialah depan tu kita kata quarters bank negara. Kita ni duduk belakang dia, tak garden tapi macam Stang Garden. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang termampu duduk di kampung yang semuanya dikurnia, tapi sedih setelah dikurniakan semuanya, kubur depan mata pun tak mampu dikurnia. Dah milik orang lain semua, penuh dah. Tak tahulah tuan-tuan nak dikebumikan kat mana, cikgu. Setahu saya, reserve kubur yang paling luas setakat ni di negeri Johor adalah Parit Medirona. Imam Zai tu beritahu 50 hektar reserve kubur dia. Tapi Parit Medirona, Medirene ora-ona, penuh dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, mati syahid. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, menyatakan bahawa 4 golongan yang pertama merupakan syahid akhirat. Siapa dia? Orang yang beriman mati akibat serangan wabak penyakit, orang yang beriman mati akibat penyakit-penyakit yang berpunca daripada perut banyak. Sakit perut, cerit-berit, apa jua penyakit yang berpunca daripada di dalam perut, kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa pun, semua penyakit puncanya dari perut. Dengan kata harapan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang tu darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, itu buah pinggang, tu semua berpunca dari perut. Memang syahid akhirat. Jangan takut. Tinggal lagi cikgu belum mati-mati lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi harapan untuk mati syahid ni, ya Allah, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang beriman mati akibat serangan wabak penyakit, orang yang beriman mati akibat penyakit-penyakit yang berpunca dari dalam perut, orang yang beriman mati akibat daripada tenggelam karam, orang yang beriman mati akibat daripada ditimpa runtuhan bangunan. Jadi 4 golongan pertama ini maka diletakkan dalam kategori syahid akhirat. Syahid akhirat tu maknanya
Di dunia dia hanya melihat kedudukannya di dalam syurga, tetapi belum lagi ditabalkan, dinobatkan, dimasyhurkan sebagai seorang syahid. Pun begitu, sebaik sahaja dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia diberi penghormatan. Yurfa'u alaihim azabal qabr, diangkatkan atas dirinya azab kubur. Habis bila nak diisytiharkan syahid, diisytiharkan syahid, dimasyhurkan sebagai seorang syahid, ditabalkan sebagai seorang syahid di akhirat, apabila dihimpunkan nanti di padang mahsyar. Apabila dihimpunkan nanti di padang mahsyar, namanya disebut, walaupun tak ada siapa nak sebut nama dia, TV3 lagi tak ada sebut nama dia. Suparman, Sudarman, Suratman, Sukarman. Siapa nak sebut nama wong Jawa kabeh itu? Semua nak sebut nama Muhammad Khan Ali. Semua nak nama-nama macam itu. Tiba-tiba nama Jawa siapa nak sebut? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mati syahid di akhirat, di mahsyar, namanya disebut. Namanya disebut. Wah, ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, maka masuklah dia ke dalam syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Yadkhuluhul jannah bila hisabin wala azabin. Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah ia ke dalam syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, menyatakan itu adalah syahid akhirat. Manakala golongan yang kelima, orang-orang yang beriman terkorban gugur di medan pertempuran, menegakkan syiar agama Allah, maka di dunia dia menyaksikan kedudukannya di dalam syurga, dan di dunia terus dibawa ke dalam syurga sebaik sahaja menghembuskan nafas terakhir. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, matanya melihat sendiri kedudukannya di dalam syurga. Sebaik sahaja roh berpisah daripada jasad, dua malaikat rahmat terus membawanya di dalam syurga, maka namanya syahid dunia. Syahid dunia. Nanti apabila dihimpunkan di padang mahsyar, diisytiharkan lagi istimewa, maka dapat dua, syahid di dunia, syahid di akhirat, syahid dunia akhirat. Untuk asyahidu fi sabilillah, orang-orang yang beriman, yang gugur, yang terkorban di medan peperangan fi sabilillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kawan saya, seorang kawan, dia sempat bawa saya berjumpa dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Saya rasa 5 tahun lalu dia ajak saya. Saya pun tanya, apa hubungan kau dengan Tun Abdullah Badawi? Hang jangan cakap banyak ustaz, hang ikut aku aja. Hang jangan cakap banyak. Aku cakap bukan senang nak jumpa dia,
hang diam, hang turun KL, aku ambil hang. Jadi saya pun sampai di KL naik kereta api je, dia pun ambil saya, masukkan saya dekat hotel. Aku cakap, banyak duit engkau ni semua, jangan cakap banyak lah. Mandi-mandi pergi IKIM, radio IKIM tu, Institut Kefahaman Islam Malaysia, radio IKIM. Tun Abdullah ada kat situ sebagai pengerusi. Jadi saya pun datang sampai lebih kurang pukul 10. Saya tengok dah ada 8 orang menunggu. Saya orang ke-9. Saya kata, ini pukul berapa ni? Hang diam, dia kata. Hang duduk. Dia pun tak macam mana panggil PA. Rupanya PA tu orang Cina. Panggil PA. Hang cakap dengan Pak Lah, aku dah sampai. Tuan-tuan terus masuk. Terus masuk. Terkejut saya. Maka bila tak nak terus masuk, orang yang menunggu pertama tu, dia tu mantan timbalan menteri. Orang pertama mantan timbalan menteri, orang kedua juga mantan timbalan menteri. Ada 3 orang mantan timbalan menteri lah. Dulu dia jadi menteri, lepas tu dah kalah kan, tak jadi apa-apa. Nunggu nak jumpa Tun Abdullah. 3 orang mantan timbalan menteri. Lepas tu ada orang lain, saya pun tak kenal. Saya orang ke-9, saya masuk dulu. Oh no. Jadi mantan timbalan menteri itu dia pun tanya, Ustaz, ya, dia kenal saya. Dia kata, ya, cakap, Datuk, mudah Ustaz masuk. Saya pun tak tahu siapa bawa Ustaz tu. Entahlah, dia tu malaikat mungkar nakir agaknya dia yang bawa aku. Boleh masuk terus. Masuk dulu. Masuk je, Tun Abdullah pun terus peluk saya. Berceritalah. Bercerita-cerita. Adalah, tak perlu saya nak menyatakan pada tuan-tuan. Yang nak nyatakan ni rupanya sepupu. Padan pun boleh masuk suka-suka je. Sepupu dia ni kawan saya. Baru saya tahu selama ni itu. Pak Lah tu sepupu kau, mintalah projek kau. Tak ada apa-apa pun. Baiklah tuan-tuan, selepas 5 bulan saya dapat maklumat kawan saya tu mati syahid. Dulu dia ni belajar kat Pakistan. Jadi dia belajar kat Pakistan, dia berkawan dengan budak-budak Afghanistan yang buka satu persatuan namanya Persatuan Taliban, Persatuan Tindakan Pelajar. Taliban. Daripada persatuan dia jadi parti dan akhirnya dia merintah. Tak lama kan Taliban. Jadi rupanya kawan saya ni dia dulu baik dengan Taliban. Dia pun dah masuk ISA lama dah. Keluar dia Taliban. Jadi senjata apa pun dia pandai main. Ceritanya lah. Tiba-tiba lepas 5 bulan, kita tunggu dia mana kawan aku ni, ustaz ni, dapat telefon meninggal dunia dekat Syria. Rupanya lepas saya jumpa dengan Pak Allah tu, 2 sebulan kemudian tu dia pergi terbang. Dia pergi terbang rupanya. Dia dulu belajar kat sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Memang dia beritahu, dia kata, aku punya cita-cita nak mati syahid. Wah, aku cakap, engkau, aku nak jadi menteri agama. Tak jadi pun. Yang kawan saya tu memang kau tanya dengan dia nak cita-cita dia nak mati syahid. Mati syahid. Dia pergi Turki, dia perang dekat Syria, kena bom, mati. Saya dapat maklumat, diberitahulah, dah syahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jelaskan, ya, Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali
wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan bahawa ada 40 golongan orang-orang yang beriman mati syahid, iaitu syahid akhirat. Bukan tertakluk kepada 4 ni aja. Bukan hanya tertakluk kepada orang-orang yang beriman mati akibat serangan wabak penyakit, orang-orang yang beriman mati akibat penyakit-penyakit yang berpunca dalam perutnya, orang yang beriman mati akibat tenggelam karam, orang-orang yang beriman mati akibat ditimpa runtuhan bangunan. Bukan 4 golongan ni aja yang mendapat syahid akhirat, maknanya diangkatkan azab kubur, dan moga-moga nanti di mahsyar diisytiharkan syahid. Malah ada lagi 36 golongan, maka jumlahnya 40. Termasuklah maknanya orang tua yang mati, yang tak ada nanggung dosa, maka matinya itu pun sebagai syahid akhirat, diangkatkan azab kubur. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dengan kata lain, peluang untuk mendapat syahid akhirat ni mudah, iaitu diangkatkan azab kubur, dan moga-moga nanti di mahsyar diisytiharkan syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang nak kita kemukakan di sini daripada 40 golongan, salah satu daripadanya al-mat'un, orang-orang yang beriman yang terkorban akibat serangan wabak penyakit. Apa yang saya nak jelaskan kepada Tuan Bilal dengan cikgu, kawan saya dia pandai baca surat khabar orang putih. Nama majalah tu Times, bukan WhatsApp, namanya Times. Maka ditunjukkan pada saya cakap aku tak faham sangat bahasa orang putih, bahasa Jawa pun aku tak faham. Habis yang kau faham apa? Ringgit Malaysia, RM tu aku faham. Diterangkan, dia kata sekarang ni berdasarkan kajian, kebanyakan yang mati akibat serangan wabak penyakit adalah mereka yang berusia 60 ke atas. Dalam kajian ni 60 ke atas. Cikgu dah 60, Tuan Bilal pun dah 60. 66 kan? Itulah daihat lagi. Sebenarnya kat Amerika umur 60 semua dah mati. Yang ramai mati tu 60 ke atas. 60, 62, 63, macam juga kat Itali. Kerana apa? Wabak kali ni dia mengaktifkan penyakit yang sedia ada dalam diri kita. COVID-19 ni dia jahatnya, dia tak kuat mana pun. Dia pun tak mampu ambil tender besar-besar. Nak ambil tender rumput pun dia tak mampu. Tapi COVID-19 ni dia mengaktifkan penyakit-penyakit yang sedia ada dalam tubuh kita. Kalau kita jenis orang darah tinggi, kena COVID-19, nanti darah tinggi kita tu makin kuat, makin naik. Sebab itu ada seorang kawan saya baru lepas keluar, saya tanya dengan dia, dia kata, dia nak rapat dengan saya pun takut. Kesian dia COVID-19 dah lepas dah kuarantinnya. Dia malu nak campur dengan orang, dan orang pun tak nak dekat dengan dia. Kesian tau, wahal dia niaga tu. Gelam dah ni lah kan. Kesian tengok dia, tak ada siapa nak. Kenapa? Dia pun mengaku, dia kata dia masa masuk wad dekat Keluang tu batuk kan, dia batuk. Jadi dekat sana dia cuma merawat batuk aja. COVID-19 ni tak ada ubat.
Apabila dirawat batuk dalam masa 4 hari batuk dihilang, dah boleh balik, dah boleh keluar wad. Cuma doktor beritahu memanglah batuk tu dah baik, tapi COVID-19 tu dah bertapak, dah buat tapak dah. Jadi bila-bila dia boleh, tak nak cakap lah. Dah lah apa dah. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.